Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar-pelajar tahun 6 bagi yang kelas PDPR. Jadi untuk kelas PDPR kita akan siapkan buku aktiviti yang masih banyak lagi kita tak buat. Kali terakhir yang saya ingat saya pernah suruh awak siapkan adalah sampai muka surat 30, sampai tajuk muamalat yang diharamkan, tajuk riba tu. Jadi siapa yang belum siapkan muka surat 1 sampai 30, tolong siapkan. Untuk hari ni kita akan buat tajuk baru, sambil kita ulang kaji lah, iaitu muka surat 31 sampai 35, tajuk munakahat. Okey, kalau awak belum bersedia dengan buku aktiviti, masa awak tengah tengok video ni, pause dulu video ni, pergi bersedia dulu, siapkan buku dan alat tulis. Bila dah bersedia baru kita buat sama-sama lah, kita bincangkan, kita ulang kaji sama-sama. Okey, saya anggap awak dah bersedia, awak dah pause dan dah sambung resume video. Nombor 1, satu akad yang menghalalkan hubungan jenis antara lelaki dan perempuan. Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan haji, faraid, nikah, zakat. Sudah tentulah nikah, tajuk pun munakahat. Okay, jadi nikah tu, kahwin tu apa dia? Satu akad. Akad ni satu istilah yang menunjukkan termeterainya, terberlakunya, sahnya akan sesuatu perkara. Contoh jual beli dinamakan akad jual beli. Berlaku perkara jual beli tersebut. Jadi nikah ni akad yang menghalalkan satu perkara, satu perbuatan yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan jenis. Jadi asalnya lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh melakukan hubungan jenis. Kalau diorang buat juga, itu dinamakan zina. Jadi dari Islam menghalalkan hubungan jenis melalui jalan nikah, kahwin. Sebab nikah ni dia bukan sekadar menghalalkan hubungan jenis, tetapi dia juga datang dengan tanggungjawab. Okay. Nombor 2, manakah antara berikut bukan hukum nikah? Hari itu peperiksaan ramai jugalah yang jawab salah. Kita pergi tengok dulu. Wajib, harus, haram, sunat hayat. Dia kata manakah antara berikut yang bukan. Highlight sikit yang bukan. Maksudnya antara 4 ni, 3 betul, 1 salah. Dia kata mana yang bukan, mana yang salah, mana yang bukan hukum nikah. Jadi apa hukum nikah? Hukum nikah ada 5. Hukum nikah ada 5. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Harus adalah hukum yang asal. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram, bergantung kepada situasi seseorang yang hendak berkahwin tersebut. Jadi yang salah dekat soalan ni adalah sunat hayat. Sunat hayat ni hanya ada dalam solat. Okey, perkara sunat hayat adalah perbuatan sunat yang kalau kita tertinggal atau sengaja tinggal, kita disunatkan sujud sahwi sebelum salam terakhir dekat tahiyat akhir tu. Itu sunat hayat. Contoh, duduk antara dua sujud, membaca kunut semasa solat subuh. Kalau tertinggal atau sengaja tinggal, itu adalah sunat hayat, digalakkan sujud sahwi sebelum memberi salam. 3, orang yang berniat untuk menyakiti perempuan yang dikahwini. Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan hukum. Okey. Sunat, wajib, makruh, haram. Kita baca balik. Orang yang berkahwin, dia berniat untuk menyakiti perempuan yang dikahwini. Apa hukum orang tu berkahwin? Sunat ke, wajib ke, makruh ke, haram?
Dia punya kata kunci adalah untuk menyakiti, untuk menzalimi perempuan tersebut. Jadi hukumnya adalah haram. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan muharramat? Perempuan yang boleh dikahwini, perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab, perempuan yang haram dikahwini disebabkan musaharah, perempuan yang haram dikahwini disebabkan penyusuan. Okey. Jawapannya adalah ba, perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab. Okey. 5. Berikut merupakan orang perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab, kecuali siapa yang kita tak boleh kahwin dia disebabkan dia ada pertalian darah. Nenek, anak tiri, anak perempuan, cucu perempuan. Yang mana ada pertalian darah, yang mana tak ada pertalian darah. Tu je nak senang cerita kan nasab ni. Nenek ada pertalian darah tak? Tak ada. Anak tiri tak ada pertalian darah. Jadi inilah jawapannya. Anak tiri ni anak angkat lah. Anak perempuan ada pertalian darah. Cucu perempuan pun ada pertalian darah. Jadi yang haram dikahwini disebabkan nasab, disebabkan pertalian darah adalah nenek, anak perempuan dan cucu perempuan. 6. Siapakah perempuan yang haram dikahwini disebabkan penyusuan? Okey, penyusuan ni konsep dia sama macam nasab. Siapa yang haram dikahwini disebabkan mempunyai pertalian darah dengan orang yang kita susu dia, orang yang kita menyusu daripadanya. Alif, ibu mertua. Ba, ibu tiri. Jim, ibu bapa susuan. Dal, menantu perempuan. Manakah perempuan yang haram dikahwini disebabkan susuan? Jadi jawapannya Jim lah. Kalau ibu mertua, dia haram dikahwini disebabkan musaharah, persemendaan. Ibu tiri pun sama juga, musaharah, disebabkan persemendaan. Menantu perempuan pun sama juga, adalah dikira perempuan yang haram dikahwini disebabkan musaharah, disebabkan persemendaan. Jim sahaja yang disebabkan penyusuan. 7. Berikut merupakan perempuan yang haram dikahwini disebabkan musaharah, kecuali. Musaharah ni apa? Musaharah ni dia adalah isteri kepada orang yang ada pertalian darah. Contoh, isteri kepada bapa. Ibu tiri lah contoh kan, ibu tiri. Dia bukan mak kandung kita, tetapi dia ada dia isteri kepada bapa kandung kita. Pertalian darah kita melalui bapa, tapi dia kahwin dengan bapa tersebut. So dia dikira sebagai perempuan yang haram dikahwini disebabkan persemendaan. Kiranya kalau dia tak kahwin dengan bapa tersebut, dia tidak dia dibolehkan berkahwin lah dengan, contohlah A. Tak sini. A ada bapa. Bapa kahwin dengan B. B ni ibu tiri kepada A. Kalau B tak kahwin dengan bapa, B boleh kahwin dengan A. Tapi bila B berkahwin dengan bapa, dia dah ada pertalian dekat sini. Ini dinamakan perempuan yang haram dikahwini disebabkan persemendaan. Sebabkan dia ada kaitan dengan orang yang ada pertalian dengan si lelaki ni lah, si A ni. Okey, so dekat soalan 7 ni mana satu? Menantu, ibu mertua, ibu tiri, anak perempuan. Menantu ni apa? Menantu ni adalah contoh
A ada anak C. C ni lelaki, dia kahwin dengan K. Main letak je lah apa-apa huruf. K ni perempuan. So perempuan ni kira menantu lah. Kan, menantu. K ni asalnya boleh berkahwin dengan A, tapi disebabkan K dah kahwin dengan C, jadi dia menjadi haram dikahwini disebabkan persemendaan. Okey. So soalan 7 ni nak kata mana satu yang kecuali, yang dia nak kata kat bawah ni semua persemendaan kecuali yang mana satu. So ini persemendaan, ini bukan jawapannya. Ba, ibu mertua yang tadilah. Ibu mertua. Tadi ibu tiri kan. Jim, ibu tiri, persemendaan. Ibu mertua ni apa pula? Ibu mertua adalah contoh. Kita letak huruf apa pula? A, B, C, D. D ni perempuan. Dia kahwin dengan Z lelaki. A ni dikahwin dengan R. Okey. Z ni lelaki. Okey, bila dikahwin dengan perempuan ni punya mak ayah R dengan A ni, R ni mak adalah mak kepada D kan. Kira R ni adalah ibu mertua kepada Z. Kiranya Z, kalaulah R ini dia sudah bercerai ataupun suaminya sudah meninggal, Z boleh berkahwin dengan R. Tetapi disebabkan Z berkahwin dengan D, dia tak boleh berkahwin dengan R disebabkan perempuan yang haram dikahwini kerana musaharah. Okey. So menantu musaharah, ibu mertua musaharah, ibu tiri musaharah. Jawapannya anak perempuan. Ini adalah nasab, keturunan, bukan disebabkan musaharah. Dia haram dikahwini tetapi disebabkan nasab. 8. Manakah antara berikut bukan hikmah perkahwinan? Mana antara berikut yang bukan? So kena hati-hati kat soalan tu. 1. Memelihara daripada maksiat. Betul lah, kahwin ni memelihara daripada maksiat zina. Ba, memelihara maruah diri. Pun betul juga. Oh, sorry, kamera tak nampak. Alif, memelihara daripada maksiat. Betul. Ba, memelihara maruah diri. Pun betul. Jim, membina kehidupan yang mewah. Dal, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. So antara empat-empat ni mana yang kalau tak ada pun tak apa. Jim lah, membina kehidupan yang mewah. Mewah tu penting, kaya tu penting, tetapi dia bukan matlamat utama lah. Antara empat ni, alif, ba dengan dal lebih utama berbanding jim. Jadi jim adalah bukan hikmah perkahwinan. Maksudnya nak jadi mewah ni, nak hidup mewah ni, orang bujang pun boleh mewah. Macam tu. Dia tak semestinya berkahwin baru boleh mewah. Okey. Sambung, kita siapkan sampai muka surat 35. 8. Manakah antara berikut bukan hikmah perkahwinan? Tadi tanya hikmah, ni tanya hikmah lagi. Okey, soalan yang sama, diulang balik. Itulah, tadi 8. So boleh abaikanlah soalan ni. Okey, terus pergi ke latihan subjektif. Yang ini awak perlukan buku teks. Kalau belum ambil buku teks, pergi ambil buku teks sekarang. Pause dulu video. Alright, saya anggap awak dah bersedia. So kita teruskan. Nyatakan pengertian nikah pada bahasa dan syarak. Ini boleh tengok buku lah. Okey, buku teks muka surat 44. Kalau awak tengok dekat buku teks kita, dia cuma ada pengertian dari segi syarak. Dia tidak ada pengertian dari segi bahasa. Jadi yang tempat pada bahasa ni awak kosongkan, awak tulis pada syarak sahaja. Okey. Pause video, tulis jawapan. Dah siap, baru sambung play video. Okey, saya anggap awak dah sambung play video. Nombor 2, beri
3 jenis golongan perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab. Sorry, kamera tak nampak. Beri 3. Dia suruh 3, tapi ruang tulisnya ada 2 je. Tambahlah 1. Okey. 3 perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab. Awak boleh tengok buku teks muka surat 46. Okey. Disebabkan nasab ada 7. Awak pilihlah mana-mana 3. Alright. Pause dulu video, tulis jawapan. Dah siap baru sambung play. Okey, saya anggap awak dah siap sambung play video. Nombor yang seterusnya, muka surat 34, nombor 3. Tulis 3 jenis perempuan yang haram dikahwini disebabkan penyusuan. Muka surat yang sama, 46, pergi kat bawah. Ada 7, awak tulis 3 sahaja. Pause video, tulis jawapan. Dah siap, baru sambung. 4. Senaraikan 3 jenis perempuan yang haram dikahwini disebabkan musaharah. Muka surat 47. Ada 4 je perempuan yang haram dikahwini disebabkan musaharah. Tulis 3 saja. Macam tadilah, pause dulu video. Kalau dah siap baru sambung play. Nombor 5. Nyatakan 2 hikmah perkahwinan. Hikmah dekat muka surat 47 juga, yang bawah ni. Ada 5, dia suruh tulis 2 je. Pause video, tulis jawapan. Dah siap baru sambung. Next, nombor 6. Sempurnakan dalil di bawah surah An-Nisa ayat 3. Kat mana tu? Dekat muka surat 44. Awak salinlah perkataan mana yang tak ada dekat tempat kosong ni lah. Tengok ni. Tulis dengan baris sekali lah. Okay. Pause video. Tulis jawapan. Dah siap. Baru sambung. Okey, yang terakhir. Muka surat 35. Jelaskan hukum nikah berikut. Hari tu masa pemeriksaan ramai yang tulis hukum nikah tu apa? Hukum asal nikah adalah wajib. Salah. Hukum asal nikah adalah harus. Ni hukum asal, hukum utama. Tetapi boleh berubah-ubah menjadi sunat, wajib, makruh, haram mengikut keadaan orang yang hendak berkahwin tersebut. Jadi awak tengok buku teks muka surat 45. Okey. Ni lah yang tempat kosong ni. Tempat kosong tu awak tulis yang biru-biru ni semua. Harus apa hukum bila harus, ini adalah hukum yang asal. Sunat bagi orang yang berhajat kepadanya, orang yang mahu, serta cukup perbelanjaan termasuk nafkah dan lain-lain. Dia mahu kahwin dan dia mampu. So hukumnya sunat. Wajib bagi orang yang cukup perbelanjaan dan takut akan terdorong kepada kejahatan zina. Ni khusus untuk orang yang dah ada calon lah. So daripada menggatal pergi sana pergi sini, baiklah nikah. Halalkan terus hubungan tersebut. Mampu pun mampu. So waktu tu hukumnya wajib lah. Makruh terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah atau orang yang tidak berhajat. Makruh ni ada 2, untuk orang yang tak mampu atau orang yang tak mahu. Yang makruh ni panjang kan? Awak boleh pendekkan sampai sini saja. Sampai sini. Okey, awak tulis sampai sini saja. Sampai kepada perkahwinan saja. Haram. Waktu bila haram bagi orang yang berniat untuk menyakiti perempuan yang dikahwini. Alright. So itu
jawapan untuk muka surat terakhir, muka surat 35. Alright, itu sahaja kelas PDPR Fiqh tahun 6 untuk hari ini. Kita ulang kaji sambil siapkan latihan. Terima kasih kerana siapkan. Nanti awak main sekolah, nanti saya tanda insyaAllah. Assalamualaikum.